Nampak tak? Nampak? Okay. Okay, soalan 4 tu. Find the sum of arithmetic progression negative 23, negative 17, negative 11. Which? Lepas tu soalan 4A. 4A has 17 terms. Mula-mula tulis dulu yang mana A, nilai A, yang mana nilai D. So A equals to negative 23 sebab A tu adalah first sequence dalam soalan tu. Lepas tu D sama dengan third sequence boleh sama ada third sequence tolak second sequence ataupun second sequence tu tolak dengan first sequence. So kat sini tulis negative 17 tolak negative 23 which equals to 6. Lepas tu tulis dulu dia punya formula. N over 2 A plus Tn tu. Lepas tu masukkan dia punya nilai dalam formula tu. So Aisyah, formula tu, okay. You guna formula yang ada last term tu Okay, proceed. Yeah. Okay, lepas tu S tu letak yang N tu kan sama dengan terms. So letak, sebab dia kata has 17 terms, letak S17 equals to 17 over 2 negative 23 sebab A tu adalah negative 23 tambah Tn yang ni. Sebab kan ada lagi satu yang formula dia yang Tn equals to A plus dalam kurungan N tolak 1 tutup kurungan D tu. So dia sama dengan yang Tn kat situ. So letak 17 tolak 1 6 tu. Lepas tu selesaikan yang nombor-nombor bulat tu dulu. Letak, dia akan jadi 17 over 2 dalam 50. Lepas tu tekan calculator akan dapat 425. Itu je. Okay, kejap jangan tutup skrin lagi. Bila Aisyah tulis jangan tutup lagi. Okay. S17 equal 17 over 2 and then yang dalam bracket tu dia sebenarnya sama juga dengan formula 2A tambah N tolak 1D. Is it right? Yes. Okay. Alright, so good presentation. Ada soalan dari yang lain? Tak ada, cikgu. Tak ada. Orang lain? Selain Natasha? Tak ada, you. Tak ada soalan. Okay, Aisyah dah buat notes. Good effort Aisyah, thank you. Okay, sebab yang lain tak ada soalan, so kita proceed dengan form B. Arlisha, are you ready? Yeah, ready. Okay, you may proceed now. Ini soalan 4B. Sum of arithmetic negative 23, negative 17, negative 11. Soalan dia has 2n terms in term of n. Lepas tu sum of arithmetic punya formula Sn sama dengan n bahagi 2 2a plus kurungan n tolak 1 d. Lepas tu dia minta 2n, jadi ganti yang n tu jadi 2n. Masukkan 2n tu
dalam formula. Lepas tu A kita cari siap-siap. A sama dengan negatif 23. D kena boleh ambil terms tolak second terms ataupun second term tolak first term. So kat sini saya ambil negatif 17 tolak negatif 23 sama dengan 6. Masukkan nilai-nilai tadi tu dalam equation tadi, sama dengan S 2N sama dengan 2N bahagi 2. 2N darab negatif 23 tambah 2N tolak 1 darab 6. Selesaikan yang dalam kurungan dulu. Jadi dia dapat negatif 46 tambah 16N tolak N. Lepas tu N darab dengan setiap number yang ada dalam kurungan, dia jadi 4N tolak 3N tolak 13. Okay, dah. Okay, Alisha jangan tutup lagi. So, maksudnya kat sini, bila soalan minta 2N sebutan dalam sebutan N. Jadi maksudnya Alisha gantikan formula SN tu N dengan 2N. Betul tak? Ya. Ya. Okay, and then A dia punya D kita masukkan macam biasa kan? And then kita just ringkaskan sehinggalah dapat jawapan. Betul? Betul. Okay, ada soalan dari yang lain? Cikgu, ya. saya nak tanya. Ya, Natasha. Yang dekat step before last tu faktor kan? Alisha, tolong jawab bagi pihak cikgu boleh? Faktorkan. And bagi besar kita tak nampak. Tulis tak habis. N darab It's okay, Alisha, take your time. Okey dah, Alisha? Cikgu yang bawah ni faktor lah. Dah dengar tak cikgu? Okay. Second last line tu kita dalam bracket tu kita selesaikan dulu. Negatif 46 tolak 6 kita akan dapat negatif 52. Okay, negatif 52. So dalam tu dia jadi negatif
negatif 52 tambah 12n. And then kita expand, kita masuk n dalam bracket tu, n darab dengan 12n tolak 52 tu nanti kita akan dapat 12n kuasa 2 tolak 52n. Nak tinggal jawapan macam tu pun boleh, nak faktor pun boleh. Nanti bila 12n kuasa 2 tolak 52n tu kita faktor, kita dapatlah 4n kurungan 3n tolak 1 macam yang Alicia buat ni. Sorry, 3n tolak 13. So nanti apa yang berlaku kat sini dia as a factor lah, dia faktorkan. Tapi nak tinggal jawapan macam tu pun boleh. Tak faktor pun tak apa sebab kalau dalam exam kalut kan, tinggal jawapan akhir sebagai 12n kuasa 2 tolak 52n pun it's okay. Okay, terima kasih Ibu. Terima kasih Alicia. Okay. So thank you Alicia. Terima kasih you. Okay. Kita proceed kepada 4C, Darwishah. Darwishah, are you ready? Ada tak Darwishah? Ya. Okay. Okay, Alicia, mic tengah on kot, Alicia. Okay. Nampak. Nampak tak gitu? Nampak. Yes, nampak. Okay. Untuk soalan 4C, dia just bagi tahu ke kita the last term is 121. So untuk cari sum dia, kita kena tahu n dulu, nilai term yang keberapa. So kita tulis dulu Tn ni sebagai last term dia, Tn sama dengan 121. So guna formula untuk cari nilai term yang A tambah N tolak 1 darab B tu. So masukkan A yang kita dah dapat A dengan B dekat soalan A dengan B. So A kita masukkan negatif 23. Tambah N kita tak tahu nilai dia berapa. So pilih je balik. So D sama dengan 6. So sama dengan 121. Nak senang bawa masuk bawa negatif 23 ni di ke belah sini. So kat sini dia akan 3 jadi macam ni. So tinggal N tolak 1 darab 6. So expandkan dia akan jadi 6N tolak 6 sama dengan 144. Nak kira N, bawa negatif 6 ni ke belah sana. Jadi 6N sama dengan 150. Tinggalkan N seorang-seorang. 150 bahagi 6. Jadi kita akan dapat nilai N sama dengan 25. So baru kita boleh cari sum dia. So tulis S 25 sama dengan, kita guna formula yang untuk cari sum tu. S 25 sama dengan 25 per 2 darab negatif 23 tambah 121. So kalau tekan kalkulator boleh terus dapat 125. Yang tu je. Okay. So maksudnya kat sini dia nak cari Sn, dapatkan N dia dulu. Betul tak Darwishah? Ya. Sebab kita sebutan terakhir tu yang sebutan yang 121 tu kita tak tahu dia N yang keberapa, term yang keberapa kan. So kita akan guna formula rumus sebutan dahulu iaitu Tn sama dengan A tambah N tolak 1D untuk cari N ke berapa. Now bila kita dah tahu 121 ni sebutan yang ke-25. So soalan minta apa? Hasil tambah. So hasil tambah kita guna formula S. S untuk apa? S untuk 25, terms yang ke-25. Okay, ada soalan? Dari pelajar lain? Tak ada Ibu. Okay. Cik Natasha je bagi respon. Orang lain ni pergi mana? Okay, thank you Darwishah. Thank you. Okay, now kita proceed to soalan nombor 5. Siapa yang baru join, kita sekarang sedang discuss latihan intensif 5.1 muka surat 138. Dan presenter malam ni adalah dari kelas 4 Elite.
Dan kita sekarang dah berada di soalan nombor 5. Yang mana 5A kita persilakan Dayana. Silakan Dayana. Boleh, okey. Boleh dengar kan? Boleh ni? Okey, sekejap. Nampak ah? Nampak Dayana, nampak. Okey. Dia bagi equation Sn sama dengan 2n kuasa 2 tolak 5n. Lepas tu dia nak suruh cari first term. First term equal to sama dengan sum of first term. First term tu maksud dia senang cakap jumlah sebutan pertama. Lepas tu masukkan nilai n tu gantikan dengan 1. Lepas tu masukkan nilai dia akan jadi 2 dalam kurungan 1 kuasa 2. Lepas tu 5 dalam kurungan 1 akan tu tekan kalkulator akan dapat negatif 3. Setuju. Okey, so maksudnya dia nak tahu sebutan pertama. Daripada tengok sebutan tu maksudnya dia nak T1 kan. Tapi formula dia bagi S. So T1 equal juga dengan S1. So just masukkan N dengan 1. Senang je ni, okey. Ada masalah tak orang lain? Tak ada you. Tak ada. Okay. Alright. So 5B. 5B. Persilakan Aula. Set. Okay. Dekat 5B dia suruh kita cari 9 term. Tapi dekat soalan dia cuma bagi sum of term. Jadi kita buatlah T9 equal to S9 minus dengan S8. Jadi kita cuma masukkanlah nilai tu ikut formula yang dia bagi dekat soalan. Jadi 2 times 9 square minus 5 times 9 kita akan dapat 1 and 7, 7. Lepas tu untuk S8 kita buat 2 times 8 square minus 5 times 8 kita akan dapat 88. So kita tolak je lah 177 tolak dengan 88 kita akan dapat 29. Okay. So kat sini kita tengok rumus yang Aula guna ialah T9 sama dengan S9 tolak S8. Yes, kita melalui Sn kita boleh tahu T. Kalau kita nak T9 maksudnya kita akan jadi S tu kita boleh guna formula S dengan menggunakan S9 tolak S8. Okay, kalau katakanlah T6, kalau T6 dia jadi S berapa? Kalau Seolah cikgu nak suruh orang lain jawab. Cikgu nak suruh nak minta Adri dari 4C. Kalau kalau T6 S jadi macam mana? Kalau T9, S9 tolak S8. Kalau T6, nak cari T6 melalui formula Sn. Boleh tak Adri? Tak boleh. Okey, orang lain? Siapa boleh bantu Adri dari wakil kelas 4C? Mana budak 4C ni? Adif. Adif. Adif, jangan malu kelas 4C Adif. Kalau T6, S jadi apa? Sama dengan? S6 tolak S5 ke? Yes, betul. Nasib baik. Yes, S6 tolak S5. Dia macam tu je. Maksudnya S9 dia akan tolak dengan term ke belakang dia, S8. So dia akan dapatlah T9 tu. Dia satu formula kita kena ingat macam tu. Kalau nak tahu T5 dia jadilah S5 tolak S4. Dapatlah sebutan kelima tu. Okay. So sebenarnya tak ada soalan untuk Aula
5B ni kita proceed kepada 5C 5C ni yang lain even kita ada presenter tapi you all get ready sebab cikgu akan tanya soalan. Kita nak tengok kamu alert ke tak. Okay, 5C kita teruskan dengan Ain. Okay. Okay. Boleh nampak ke? Boleh? Soalan dia nak find the sum of the fourth term to the eighth term. So dia nak jumlah term yang keempat sampai term yang ke-8. Dekat awal-awal dekat soalan tu, dia dah bagi equation untuk sum kan. So kita cari je terus sum yang keempat sampai sum yang ke-8 tu. Cara dia, kita ambil sum yang ke-8 tu tolak dengan sum yang ketiga. S8 tolak dengan S3. Masukkan je dalam equation yang awal-awal tu. Tu dapat 85. Okay, dah. Ain cuba kita sikit Ain punya working tu. Bagi zoom sikit. Okay. So kat situ, yang lain dengar bila kita nak tahu hasil tambah dari term 4 ke term 8, kita boleh guna formula S kan. Caranya ialah ambil S8. S8 tu sebab term yang terakhir yang dia nak tahu ialah 8. So kita akan buat S8 tolak dengan, dia nak tahu hasil tambah term yang keempat. Tapi kita kena tolak dengan satu term ke belakang. Maksudnya term ketiga. Jadi S8 tolak S3. Hasil tu nanti kita akan dapat hasil tambah dari sebutan keempat hingga sebutan ke-8. Faham tu? Okay, tak ada bunyi maksudnya faham. Jadi cikgu nak test. Katakanlah cikgu nak hasil tambah dari term 5 hingga 9 guna formula SN. So S tu akan jadi S ke berapa? Okay, soalan ini diajukan kepada kelas 4D. Anyone from 4D? 4D? 4D Amni. Amni ada? Amni? Ya, Ya, Amni tanya tadi. Kalau kita nak tahu hasil tambah sebutan ke-5 hingga sebutan ke-9 guna formula SN. So S ke berapa tolak S ke berapa? Cari sebutan bawah je. Bukan cari sebutan, nak tahu hasil tambah dari sebutan ke-5 hingga sebutan ke-9. So formula SN, nak guna formula SN. So kita akan buat S berapa tolak S berapa? Okay, macam ni, macam 4 ke 8, kita akan buat S8. 8 tu sebab dia minta 4 hingga 8, kita ambil 8 tu dulu, S8. Tolak dengan S3 sebab soalan minta 4 hingga 8. 4 tu kita kena ambil satu ke belakang, satu term ke belakang sebelum dia iaitu 3. Dapatlah S8 tolak S3. Kalau yang cikgu tanya sekarang ni, term 5 hingga 9. Nak tahu hasil tambah term 5 hingga 9. So S jadi S berapa? S9 tolak S4. Farah kelas 4D ke? Ya, cikgu.
Ya, cikgu. Farah ada anak? Oh, Farah ada anak Pak Di. Okay, so nampaknya Farah telah membantu Amni. Apa Farah cakap tadi? Tak ni, cakap pelan-pelan, tak dengar. S9 tolak S4. Yes, thank you Farah. So Amni kita akan buat S9 tolak S4. S9 sebab last term yang dia nak tahu ialah term yang ke-9. And then tolak dengan S4. Kenapa 4? Sebab dia sebut tadi 5 kan yang term yang dia nak tahu first tu. So kita ambil one term below. One term sebelum 5 iaitu 4. Okay? Okay. Alright. Baik, Jadi, okay. So maksudnya nak simpulkan kat sini, kita kalau nak tahu, kalau kita nak tahu sesuatu sebutan, contohnya kita nak tahu sebutan T5, kita masih boleh guna rumus SN, iaitu dia akan jadi S5 tolak S4. Tu kalau nak tahu satu-satu sebutan. Kalau macam kes yang ni, kita nak tahu hasil tambah. Kita nak tahu hasil tambah tapi kita tak maulah ambil daripada term pertama hingga berapa-berapa. Tak, kita nak tahu hasil tambah tengah-tengah term tu. Macam yang ni 4 hingga 8. Nak tahu hasil tambah tu je. 4, term 4 tambah 5, tambah term 6, tambah 7, tambah 8. Nak tahu hasil tambah tu je. So kita boleh guna formula SN. Okay? Alright. Thank you Ain. Okay, seterusnya lepas 5C kita proceed to 6A. 6A, Amir. Ain tutup ni. Apa panggil ni? Screen. Ain. Amir ada Amir? Ya saya. Okay. Ada. Boleh share screen tak? Tak boleh lah sebab Ain duduk share tak? And duk share lagi. Yeah. So dia Di tutup. mana ni? Full lag tu. Hang lari solat. Boleh solat tu. Okay Amir. Nak marah pun tak boleh sebab dia solat. Okay Amir. Dah nampak ke? Okay nampak dia sedang. Okay nampak. Nampak dah. Dah. Okay. Question 6. The second term of an arithmetic progression is 1/2 and sum of first 14th term is negative 70. Find the common difference ataupun beza sepunya. So formula untuk term T equals to Tn equals to A plus N minus 1D. So dia dah bagi second term. So tulis T2 equals to A plus 2 minus 1D. Lepas tu apa T2 tu dia dah bagi second term is 1/2. So 1/2 tu equals to A plus D. 2 tolak 1, 1. So kira 1D. Lepas tu kita nak dia nak D. So kita ubah D tu ke 1/2. So kita jadikan dia A ni sebagai objektif. So 1/2 minus D equals to A. Okay, yang tu info pertama. Yang info kedua untuk sum. Formula dia N/2 2A plus N minus 1D. So dia dah bagi sum of first 14th. So kita ambil S 14. So N tu ambil 14. 14 per 2 dalam kurungan 2A. A tu 1/2D. 1/2 tolak D. Tambah 13D. 14 tolak N tu. 14 tolak 1. So lepas tu second step dua ni darab 1/2 dapat 1. Lepas tu 2 ni darab D dapat 2D.
S14 tu tukar kepada negatif 70. So negatif 70 equals to 7, 1 minus 2D plus 13D. Lepas tu negatif 2D ni tambah 13D. So dapat 11D. So kita tulis kat bawah negatif 70 sama dengan 7, 1 tambah 11D. Lepas tu negatif 10 tu kita tolak dengan 1. Bawa masuk 1 tu daripada positif ke negatif. Negatif 10 tolak negatif 1 sama dengan 11D. Lepas tu dapat dah negatif 11 sama dengan 11D. Lepas tu kita nak D. Lepas tu kita bawa 11 tu ke negatif 11 tu. Kita bawa dia, so kita jadikan negatif 11 per 11 sama dengan 1. So D sama dengan 1. Okay, so Amir, sekejap cikgu nak fahamkan working Amir. Soalan bagi sebutan kedua, T2 sama dengan 1 per 2. Okay, kemudian soalan bagi juga hasil tambah 14 sebutan pertama iaitu S14 kan? S14 sama dengan negatif 70. Okay, jadi first step Amir ni yang formula Tn sama dengan A tambah N tolak 1D tu maksudnya maklumat yang dibagi T2 tu T2 sama dengan 1 per 2 kan? Okay, so working ni dia akan menghasilkan kita akan dapat A A sama dengan 1 per 2 tolak D. Kita jadikan A itu sebagai objek. Okay, jadikan A sebagai objek sebab Amir nak masukkan A ni ke dalam equation yang kedua S14 tu lagi, betul tak? Betul. Dia macam substitution method lah kan? Ya. Penggantian, kaedah penggantian. So Sn ni, okay, S14 ni kita guna formula N over 2 tu lah kan? N per 2, 2A tambah N tolak 1D, tapi A ganti dengan 1 per 2 tolak D. And then tak ada apalah yang lain tu kita selesaikan dapatlah tambah tolak dapat D sama dengan 1. Okay. Yang lain faham tak? Ke cikgu seorang je faham ni? Orang lain faham tak? Faham tu. Okay. Orang lain? Orang lain okey Ada nak tanya tak soalan Kak Amir? Tanya je. Jangan pula. Tak ada Tak ada soalan? Okey. Thank you Amir. Okay, seterusnya Nambi. Nambi ialah Irfan. Irfan ada lagi? Irfan masuk lagi Irfan? Irfan tak masuk lagi saya. Oh, ya ke? Irfan tak ada lagi. Okay, so lepas 6B kita pergi pada Najla lah. Soalan nombor 7. Najla ada Najla? Okay, Najla. Teruskan. Bayi dan yang dijangkiti COVID-19 tidak akan mengalami simptom yang Nampak tak cikgu? Okay, nampak? Okay. Okay, soalan 7 tu dia nak soalan 7 tu dia nak dia nak cari maximum income dalam masa 3 tahun. So kita nyatakan dulu sekuen dia untuk company A dengan company B. Company A tu dia kata increment dia adalah 20 per month. Untuk company B tu kata increment dia adalah 1,000 untuk per year. Okay, untuk sekuen untuk company A tu RM 3,500, 3,520 dan penambahan lah untuk penambahan RM20 dan untuk
itu penambahan RM1,000. So nak cari total income of company A tu kita guna formula sum. So sum 36 tu daripada 3 tahun. Kan dia kata dia company A tu sequence dia monthly income kan. So 3 tahun persamaan dengan 36 bulan. So sum 36. Kita ambil term je 36 bahagi dengan 2. Gunakan formula. Kita gunakan formula Sn sama dengan n per 2 dalam kurungan 2A tambah dalam kurungan n tolak 1 dan tutup kurungan D. So dapat total sum income untuk company A tu 138,600. Lepas tu nak cari total income company B pula. Guna formula yang sama. Dapat 141,000. So dia nak cari difference of total income dia. Kita ambil company total jumlah company B tu sebab dia lagi besar. Tolak dengan total income company A. Lepas tu so dia nyatakan mana yang patut, yang mana yang paling sesuai dengan company mana yang sesuai dengan Yuming. So company yang sesuai dengan Yuming adalah company B sebab dengan total penambahan total income dalam masa dia 2,400. Okay. Faham ke? Oh, kalau cikgu faham. Yang lain faham tak? Faham ke faham? Sad, Najlah jangan ni yang nak tengok Sad. Jadi cikgu go through sekali lagi working ni kepada siapa yang mungkin tak sempat tangkap. Jadi Yuming ni dia nak pilih syarikat. Okay, nak pilih syarikat antara syarikat A dengan syarikat B. So syarikat A dia bagi gaji bulanan, starting gaji tu setiap bulan dapat 3,500 dan setiap bulan naik RM20, 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 RM20. Manakala syarikat B setahun dapat 46,000 dan setiap tahun naiknya 1,000. Jadi kita kena buat sequence. Okay, kita buat sequence untuk A. A dia akan jadi start dengan 3,500, lepas tu tambah 20 lah. 3,500, 3,520, 3,540. Okay dah, untuk sequence A. Untuk sequence B dia ialah tahunan. Okay, start dengan 46,000, tambah 1,000 je jadi 47,000, tambah lagi 1,000, 48,000. Okay, so kita dah dapat dua sequence, satu sequence A, satu sequence B. Sekarang dia nak compare gaji dalam tempoh 3 tahun. So 3 tahun. Maka kalau si company A, kita kiraan tadi kita kenaikan bulan. So dalam 3 tahun ada berapa bulan? 36 bulan. So S kita jadi S36 lah. Jadi S36 tu masukkan dalam formula N per 2 dengan N tu 36. 2A tambah N tolak 1D. A tu macam biasalah 3,500, 3,500. D dia akan jadi 20. Masukkan nilai, dapatkan S36 untuk company A. Untuk company B, S dia berapa? Takkan S36 juga? Tak, sebab company B dia kira ikut tahun. Jadi bila dia nak tahun ketiga, dia akan jadi S3 sahaja. So S3 sama dengan, masukkan dalam formula N per 2, 2A tambah N tolak 1D. Guna sequence yang B. And then kita compare, mana yang harga lagi tinggi gaji. So jatuhlah dekat company B. So kita kena cakap lah. Kita buat working, kalau dia suruh tunjukkan dan pilih mana satu, kita kena bagi tahu. Conclusion dia kita Yuming ni akan memilih company B. Kemudian dia tanya beza, so kita tolak sahaja kedua-dua nilai tu tadi. Dapatlah 2,400. Okey, yang lain? Okey. 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 Okey, so Irfan tak masuk-masuk lagi Anis ada tak Anis? Anis pun tak ada, so it's okay. Maksudnya yang tak hadir malam ni mungkin ada masalah. Nanti cikgu akan minta Anis dengan Irfan untuk buat video cara selesaikan masalah untuk soalan 3B dan soalan 6B. Okay, so yang lain cikgu takkan buat video lah untuk soalan lain sebab kita dah ada presentation macam ni.
Unless lah kalau waktu kawan kamu present lag ke, tak ada data ke apa-apa, inform kat cikgu, cikgu akan coaching kamu lah one to one. Okay.